Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat lagi kita bersama-sama pada pagi ini. Sebelum kita mulakan kelas kita, sementara kita menantikan sahabat-sahabat kita yang lain juga mula masuk ke kelas kita, kita boleh bantu sharekan majlis kita pada pagi ini agar manfaatnya dapat dikongsi bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang lain, dan juga kita isikan sedikit masa kita pagi ini sementara menunggu kawan-kawan kita yang lain dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Mudah-mudahan ingatan kita, zikir kita, sebutan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita lebih dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda juga mengenali kita sebagai umatnya. Dalam banyak riwayat-riwayat hadis yang menyatakan tentang kelebihan selawat, bahawa orang-orang yang berselawat ke atas Nabi, maka Nabi menjawab salamnya dengan binnya sekali, dijawab khusus bagi kita yang memberikan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan jadi bahagian daripada asbab untuk kita dapat syafaat Nabi, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallama alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billahi masyaallah. Kullu ni'matin minallah masyaallah. Al khairu kulluhu biyadillah masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk siri kapsul 15 minit Syama'il kita, membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan peribadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita berada pada hadis yang ke-21. Separuh kita dah baca semalam, siri ke-17, hari ini siri ke-18, part 2, bahagian yang kedua daripada hadis yang ke-21 dalam bab yang kedua, insya-Allah. Dan terima kasih kepada yang bersama-sama kita pada pagi ini yang mengucapkan salam kepada saya dalam ruangan komen, Kak Basitah, Kak Siti Hawa, Kak Nurizita, Kak Nurul, Kak Siti Hajar, begitu juga Kak Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Dan juga sahabat-sahabat yang lain yang menonton kita pada pagi ini, mudah-mudahan diberkati Allah, insya-Allah. Semalam kita dah bincangkan tentang hadis
Salmanul Farisi yang datang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beriman sebenarnya. Ada tujuan dia datang untuk masuk Islam. Tapi beliau nak confirmkan terlebih dahulu benarkah seperti yang didakwa bahawa Rasul ini ataupun yang mengaku dirinya sebagai Nabi ataupun utusan Allah ini ada ciri-ciri yang sudah disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Maka kedatangan Sayyidina Salman Al-Farisi, orang Parsi Iran lah. Sayyidina Salman ni yang kita biasa dengar nama dia, Salman Al-Farisi ni. Bila biasa kita dengar nama beliau? Biasanya waktu pengkisahan sirah Perang Khandaq. Perang yang korek parit tu di Madinah, yang mencadangkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang adalah Sayyidina Salman, orang Parsi. Pun didengar pandangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab di Madinah ini kita panggil apa? Agama merentas bangsa. Kan, merentas bangsa. Islam ini universal. Yang beriman dengan Nabi bukan hanya orang Arab. Kan, yang beriman dengan Nabi ada orang yang bukan Arab, ada daripada golongan kaya, ada daripada golongan miskin, ada daripada bermacam negara. Kan, ada golongan merdeka, ada golongan hamba, ada orang tua, ada kanak-kanak. Jadi universal. Agamanya universal. Begitu juga global, maknanya seluruh dunia setelah mengetahui akan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yang didakwa sebagai seorang nabi yang bawa utusan ataupun risalah Allah Taala, maka datang daripada segenap pelosok dunia untuk datang beriman dan mempercayai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Salman Al-Farisi, orang Parsi. Parsi ni Iran lah. Dan beliaulah yang mencadangkan untuk korek parit ketika perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Dan ialah teknologi peperangan lah. Kan, idea-idea ataupun strategi peperangan itu datang daripada beliau. Dan sampai sekarang pun Iran pun macam itulah, dengan nuklear dia apa semua. Jadi zaman Nabi banyak sahabat-sahabat juga yang datang daripada bangsa yang lain. Bilal bin Rabah itu orang berkulit hitam, Afrika kan. Kemudian Suhaib Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi orang Rom pun ada, orang Parsi pun ada, orang Arab pun ada, orang Yahudi pun ada. Abdullah bin Salam, Sayyidina Abdullah bin Salam adalah orang Yahudi, masuk Islam. Jadi ramai sahabat-sahabat yang beriman dengan Nabi SAW, dan global, maknanya merentas sempadan bangsa dan negara. Okey, baik. Jadi itu sedikit berkenaan dengan perawi kita ataupun kisah yang berlaku dalam hadis ini. Kita dah cerita semalam. Kalau nak cerita balik panjanglah. Jadi kita sambung je. Tengah-tengah semalam Salman datang bawa kurma. Hari pertama sebagai zakat Nabi tolak, hari kedua sebagai hadiah Nabi terima. Jadi kita dah bahas semalam yang Nabi, antara ciri Nabi yang disebut dalam kitab terdahulu adalah tidak makan zakat dan menerima hadiah. Jadi apa yang dilakukan oleh Salman sudah mengkonfirmkan satu perkara. Mengkonfirmkan satu perkara tentang sifat Nabi SAW. Kemudian kita dah cerita tentang betapa hadiah itu lebih tinggi daripada nilai dia daripada sedekah. Kerana fiha mahabbah. Pada hadiah itu ada mahabbah, ada kasih sayang. Dan waktu diberikan oleh Salman kepada Nabi zakat, Nabi suruh angkat bawa balik. Sebab Nabi pun tahu daripada wahyu yang Allah Ta'ala kurniakan anugerahkan pada Nabi, ini Salman datang nak beriman. Jadi walaupun sahabat-sahabat yang di belakang tu boleh makan, tapi Nabi saja suruh angkat dulu. Nanti sebab Nabi pun tahu besok dia akan datang balik bawa offer sebagai hadiah. Sebab dia nak confirmkan adakah Nabi itu benar-benar Nabi. Maka keesokan harinya Salman datang bagi hadiah. Masa semalam datang bagi zakat, dia kata sadaqatun alaika wa ala ashabika. Ini zakat untuk engkau dan juga sahabat-sahabat.
Boleh saja Nabi kata, aku tak makan zakat, pergi bagi kat sahabat. Tak. Sebab Nabi tahu besok dia akan datang lagi. Hari kedua, Salman datang bagi hadiah. Hadiah tu, dia tak sebut untuk sahabat-sahabat. Tengok ini, dalam ini pun dikaji, diekstrak oleh para ulama akan sifat jud, sifat pemurahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari kedua Salman datang, hadiyatun lak. Ini hadiah untuk kau sahaja. Tak ada disebut ala ashabi ataupun li ashabi. Tak sebut untuk sahabat-sahabat lain ni sekali. Ini hadiah untuk engkau. Tengok apa kata Nabi. Kata Nabi apa? Udnu. Apa? Okey. Ubsutu. Hidang. Mari makan. Jadi bila diberikan hadiah itu kepada Nabi, kalau kita lah yang dapat hadiah tu kita, kan, yang dapat hadiah tu kita, bawa masuk rumah lu. Siap suruh orang lagi, ni sini bantu aku ni, orang bagi hadiah ke aku ni, tolong bawa masuk dalam rumah. Kan, bawa masuk dalam rumah, kita simpanlah hadiah kita, bukan dibagi pada orang lain. Tapi bila diberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajak, mari semua. Mari semua sahabat-sahabat, sebab semalam korang dah bersabar kan. Jadi diberikan tarbiyah kepada mereka. Nabi nak ajar amalan yang sempurna kepada seseorang, dan Nabi nak bagi tahu bahawa hadiah itu adalah lebih bernilai apabila dikongsikan. Jadi Nabi dapat sesuatu, kadang-kadang tak sempat Nabi pakai pun. Banyak hadis-hadis. Ataupun Nabi sempat pakai sekali, ataupun Nabi makan sikit saja. Selebihnya diberikan kepada orang-orang lain, ramai yang tak mampu untuk makan ataupun orang yang lebih susah. Jadi kita boleh ambil akhlak ini. Tengok apa yang ada di rumah kita. Kan? Tengok apa yang ada di rumah kita. Rasa berlebih, rasa kita pun tak pakai, simpan saja dalam lemari tu 100 keping dah baju. 100 keping dah baju. Tengok mana orang yang kurang baju raya dah 3 tahun tak tukar. Kan? Tanya kenapa tak tukar? Ini saja ada. Kami pun kalau beli baju tak makan. Macam tu kan. Apa salahnya kita pun 100 helai baju ada dalam tu. Bagi, mari sini. Datang rumah saya, pilihlah. Yang ni baju-baju ni saya tak pakai dah, elok lagi bajunya. Saya hadiahkan pada awak. Sebab buat apa simpan banyak-banyak? Kan? Sedekah, hadiahkan pada sahabat-sahabat. Kita pun pakai simpan-simpan tak sedang. Tak sedang. Jadi Rasulullah dapat hadiah tu untuk Nabi saja. Nabi tak simpan sendiri. Nabi ajak, mari. Makan ramai-ramai. Dan Nabi pun makan bersama. Okey. Kemudian masuk kisah yang kedua dalam hadis ni. Bawah ni ada kisah lain ni. Kemudian setelah itu, kemudian Sayyidina Salman pun melihat khatam yang terletak di belakang badan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syawahid lah. Syawahid bab. Apa yang kaitan dengan bab itu adalah bab ni. Mana Sayyidina Salman, first perkara beliau confirmkan adalah Nabi tak makan zakat, Nabi terima hadiah. 2 dah. Kemudian yang ketiga, disebutkan dalam kitab terdahulu juga, fi dhahrihi alamah. Pada badan Nabi itu ada alamat, ada tanda. Jadi dia nak tengoklah, betul ke ini Nabi? Kalau betul, yang tadi sifatnya dah betul. Pada fizikalnya pasti ada tanda. Jadi Sayyidina Salman pusing ke belakang dan melihat di belakang badan Nabi. Dalam sebahagian riwayat sebut Nabi lurutkan sedikit ridak Nabi, selendang Nabi itu supaya dilihat oleh Salman. Tahu dah, Nabi pun tahu kalau dia tengok itu dia akan beriman. Kerana mengetahui bahawa itu adalah tanda bahawa beliau ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Pada badannya ada tanda. Maka Sayyidina Salman pun beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dah habis, selesailah. Tanda 2 3 dah dapat dah. Datang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku beriman dengan Allah dan aku beriman bahawa engkaulah utusan yang diutus oleh Allah untuk sampaikan kebenaran. Beriman dia. Kan? Orang ahli kitab ni sifat dia macam tu. Dia pegang betul dengan kitab Taurat ataupun kitab Injil yang tak diseleweng lah. Kalau sungguh mereka beriman dengan kitab terdahulu itu, mereka pasti akan memeluk Islam. Kerana tahu bahawa agama itu adalah kesinambungan daripada tugas Nabi yang terdahulu. Macam Waraqah bin Naufal. Kalau kita baca hadis wahyu pertama tu, ketika mana Nabi dapat wahyu di Gua Hira tu,
Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bawa Nabi jumpa dengan Waraqah bin Naufal, seorang rahib ahli kitab, yang dia bagi tahu apa, kalau ikut tanda-tanda kamu ni, yang kamu jumpa tu malaikat Jibril lah. Yang kamu jumpa tu malaikat Jibril, maknanya kamu ni kalau betul lah sangkaan aku ni, kamu akan dipulaukan oleh orang, kamu akan dikeluarkan oleh orang kampung kamu akan dibenci. Jadi Nabi pelik kan? Aku orang biasanya sekarang ni Al-Amin, orang gelar aku jujur. Tiba-tiba macam mana boleh aku dibenci? Kerana dia tahu kamu kalau ikut tanda-tanda kamu ni lah Nabi akhir zaman. Yang disebut kan, yang kamu jumpa tu Jibril dapat wahyu ni. Kan dapat wahyu. Kata Waraqah apa yang menarik dalam hadis tu, dia kata, kalau umur aku panjang pasti aku akan beriman dengan kamu. Maknanya waktu tu tanda belum terjelas lagi dakwah Nabi tu. Kan dakwah Nabi tu belum terjelas lagi. Nabi belum dapat wahyu untuk jadi rasul, untuk sampaikan. Kata Waraqah bin Naufal, kalau umur aku panjang aku beriman dengan kamu ni. Kan aku akan beriman dengan Nabi itu, Nabi akhir zaman itu. Tapi ternyata umur Waraqah bin Naufal tak panjang. Kan? Jadi di situ ada khilaf lah para ulama macam mana status dia. Ada yang kata dia kekal sebagai ahli kitab, ada yang kata dia sudah pun menerima Islam tadi, kerana azam dia tadi, kalau umur panjang aku beriman, tapi tak sempat habis, ataupun termasuk dalam ahli fatrah. Okey, baik, itu cerita panjang lah. Kita habiskan hadis ni. Kemudian waktu itu, ketika itu Salman radhiyallahu anhu merupakan seorang hamba milik seorang Yahudi. Jadi ceritanya berterusan. Bila dah masuk Islam, Nabi akan pastikan, Nabi akan tengok, yang ni pentinglah untuk kita dalam konteks kita sekarang berdakwah. Kita bukan hanya fokus nak masukkan orang percaya Allah, percaya Nabi saja. Maknanya itu first step lah. First step sekali adalah maknanya kita jadikan mereka beriman, hati mereka itu percaya akan Allah dan Rasul, Allah sebagai Tuhan, Rasul sebagai pesuruh ataupun utusan Allah. Syahadah lah. Jadi bila dah syahadah sahabat kita, mu'allaf yang dah masuk Islam, bila dah syahadah, jangan dibiarkan sahaja. Maka dibantu dia untuk dia amalkan Islam dia. Kan tadi tu iman dah satu perkara dah. Kita dah selamatkan dia satu perkara lah. Akidah dia kita dah selamatkan. Daripada dia sembah berhala, daripada dia syirik kepada Allah, kita keluarkan dia daripada kegelapan kepada cahaya. Dapat cahaya tadi boleh malap kalau tak digilap. Jadi kita dakwah bukan sekadar dakwah, tapi kita tengok, bukan sekadar nak masukkan dia dalam Islam, tapi kena di follow up. Itu maksud dia. Jadi Nabi SAW follow up bagaimana keadaan Sayyidina Salman ini untuk beliau mengamalkan agama dengan baik. Waktu dia masuk Islam itu, Salman merupakan seorang hamba milik Yahudi. Jadi agak sukar sikit lah macam mana hamba Yahudi dia nak beliau nak beramal dengan agama agak sukar, kan? Maka Rasulullah SAW membelinya dengan beberapa dirham dengan cara mengupah menanam kurma untuk mereka. Jadi Nabi nak selamatkan, kamu nak bebaskan, jadi Nabi deal dengan tuan ataupun majikan kepada Salman ini, tebus. Maknanya dibayar, Salman kerja dengan dia, upah dia tadi tu buat tebus dia untuk merdekakan dia. Kan? Jadi supaya dia dapat merdeka lah, mudah. Jadi yang ini pun kita boleh buat juga. Kadang-kadang kita tengok ada banyak, kadang-kadang orang Indonesia lah kan kat sini. Kadang-kadang kesian kerja dengan Cina, kerja dengan orang bukan Islam. Kalau yang jenis boleh bagi tu, kamu amal agama kamu ikut kamu, tak apalah. Kadang-kadang tu duduk rumah tu bela anjingnya dengan kena masakkan babi untuk tuan rumahnya. Jadi dia nak mengamalkan agama susah. Kan? Jadi sebab dia bekerja dengan orang bukan Islam tu tekan dia kerana dia memang bekerja macam tu. Samalah kes Sayyidina Salman kalau masih lagi jadi hamba Yahudi tadi, mungkin agak sukar untuk dia amalkan agama. Maka Nabi bantu dia, selamatkan dia, keluarkan dia daripada kepompong itu. Jadi kita cari orang-orang yang begini, kita keluarkan mereka daripada keadaan kesusahan mereka itu. Kalau saya tak pastilah macam mana kan, tak pernah ada pembantu rumah. Pembantu rumah saya adalah saya sekeluarga je lah, anak-anak dengan isteri lah yang tolong masak, tolong basuh baju saya. Kan itulah
pembantu saya yang paling setia sekali. Kan banyak sangat bantunya, tak ternilai, tak terganjar, tak mampu untuk dibalas akan jasa-jasanya. Jadi kalau ada lah boleh, kita pun tak tahu macam mana kan. Orang tu maknanya kita minta dia bekerja ataupun kita carikan dia kerja dengan orang Islam yang baik, yang dia boleh semayang, yang dia boleh jaga syariat dia. Macam tu kan. Mungkin dia datang, dia bekerja, yalah, mana boleh pilih-pilih, asal mana ada orang nak ambil dia bekerja, dia ambil lah. Tapi dia tak dapat amalkan agama dia dengan baik. Jadi kalau kita boleh halakan kepada orang agar duduk di bawah sesuatu keadaan yang membolehkan dia mengamalkan agama yang baik, besar pahala kita. Besar pahala kita. Kita follow up dia. Sebab agama ni bukan sekadar syahadah la ilaha illallah saja, ada pembuktian dia. Pembuktian dia adalah apa yang dia nak lakukan pada keimanan dia tadi. Dia kena amalkan. Agama tu diamalkan. Maka kita bantu orang untuk amalkan agama. Okey. Lebih ni. Okey, jadi cerita yang terakhir ni, Nabi tolong upah tanam kurma untuk mereka. Kemudian Sayyidina Salman radhiyallahu anhu bekerja di ladang kurma tersebut sehinggalah pohon-pohon kurma itu berbuah. Baginda Rasul SAW membantunya menanam pohon kurma itu, kecuali sepohon kurma yang ditanam oleh Sayyidina Umar. Ini kisah menarik. 300 pokok yang perlu ditanam, Nabi bantu Salman. Bukan sekadar maknanya cakap-cakap saja. Ni Nabi sendiri ambil tanam. Kemudian pohon itu tumbuh subur pada tahun itu, kecuali sebatang pohon yang mati. Jadi Nabi tolong Sayyidina Salman tanam pokok tu. 299 pokok tumbuh subur. Bukan takat subur, tahun tu juga biasanya makan masa sikit. Yang ini tumbuh betul, makna subur. Pada tahun tu juga dia naik, tumbuh. Kecuali satu. Jadi Nabi tanya, kenapa dengan pohon yang satu ni? Ni tangan Nabi, sentuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sentuh, Nabi yang tanam, tumbuh hidup dia. Tapi ada satu mati. Nabi kata, ni kenapa satu mati? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasulullah, sebenarnya saya yang tanam. Yang satu ni Sayyidina Umar tengok Rasulullah kesian, dia ambil satu, dia tolong tanam. Tolong tanam ni apa? Tanpa izin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengok daripada jauh, tengok kesian ke Nabi, dia ambil satu, dia tolong tanam. Yang ditanam dia Sayyidina Umar tu mati. Berkat tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun buat apa? Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun mencabutnya. Cabut yang mati tu Nabi cabut, kemudian menanamnya semula, Nabi tanam balik, dan pohon itu pun tumbuh pula pada tahun tu. Akhirnya maknanya semuanya tumbuhlah. Kan? Semuanya tumbuh. Dan Sayyidina Salman dapat merdeka, bebas dia daripada perhambaan daripada orang Yahudi tadi. Daripada sini kata Syekhna Syekh Muhammad Awad Manqush hafizahullah taala, apa yang kita boleh ambil daripada sini adalah perbuatan Sayyidina Umar tadi. Perbuatan Sayyidina Umar tadi, daripada situlah sebenarnya ada keberkatan daripada izin tadris daripada guru. Kitalah terutama bagi orang-orang yang nak melaksanakan dakwah atau orang yang nak mengajar, dia ada beza di antara orang yang dia belajar daripada kitab saja, maknanya baca sendiri, kemudian dia pun naik jadi tok guru, dia nak anak murid. Berbeza dengan orang yang mempelajari sesuatu ilmu dengan cara berguru, sehingga guru itu identify, maknanya guru itu endorse, kamu ni sudah sampai level boleh mengajar, diberi izin oleh guru untuk dia mengajar. Kerana melihat yalah, guru lebih tahu anak-anak murid dia. Ada orang yang mungkin bijak tapi dia tak pandai mengajar. Ada orang yang mungkin dia berkhidmat saja, khidmat tolong bawa beg tuan guru. Tapi guru tahu yang mana yang diberi izin oleh guru untuk mengajar. Jadi kalau tak ada izin tadi, keberkatannya akan kurang, akan ada efek dia. Mungkin anak murid kurang dapat, mungkin dia pun sampaikan tu tak efektif pada penyampaian. Wallahualam, macam-macam perkara yang boleh berlaku.
Tapi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tadi adalah tak minta izin dengan Nabi, niat dia baik. Niat dia baik kan, niat nak tolong Rasulullah. Niat dia baik. Maka dia ambil juga, dia tanam tanpa izin Nabi SAW dan pokok itu mati. Jadi lebih-lebih lagi orang yang melaksanakan kerja-kerja dakwah, orang yang mengajar dan sebagainya, perlu ada izin daripada gurunya. Perlu ada izin daripada gurunya untuk keberkatan. Boleh saja kalau memang dia dah boleh mengajar, okey je. Tapi itulah yang kita sebut. Kata Syekhna, izin tadris tadi itu penting untuk keberkatan kita. Kerana apabila mengajar ini, yang turun itu adalah kerohaniannya. Yang kita nakkan bukan ilmunya sahaja, tapi kerohaniannya juga daripada guru-guru ini. Apabila orang yang belum sampai kepada tahap yang dia boleh mengajar, maka dia dah mula mengajar, maka itu akan jadi masalah. Itu akan jadi masalah. Mungkin banyaklah juga fitnah-fitnah akhir zaman. Ini kita sebut ni untuk kita jugalah. Kan untuk diri saya khususnya yang bercakap sendiri tu. Kan takut berlaku fitnah di akhir zaman. Yang tak pandai pun buat jadi pandai. Dan kadang-kadang over limit. Kadang-kadang over limit. Kita banyak lagi benda yang kita tak tahu. Hatta dah jadi ustaz ni. Saya dah habis ngaji Mesir. Dah belajar macam-macam benda. Tapi banyak lagi. Kita ni, sebaik saja kita masuk belajar, maka kita tahu bahawa kita semakin jahil. Makin banyak yang kita tahu tentang benda yang kita tak tahu. Maknanya makin banyak benda yang kita tak tahu. Oh, yang ni tak tahu, yang ni tak tahu, ni tak tahu. Sebab kita belajar. Kalau tak belajar lagi tak tahu. Kan jadi seseorang itu, sebaik saja dia mengaku semua dia tahu, maka ketahuilah dia orang gila. Satu je orang gila saja yang dia kata, saya ni semua benda saya tahu. Profesor serba tahu. Kan jawab saja, semua benda dia jawab. Jadi itu orang gila. Tak semua benda ada jawapannya ataupun diketahui jawapannya. Jadi kita tengok alim ulama, banyak yang jawab tak tahu. Kan jadi maknanya di situ dia bukan tak pandai, tapi dia tak mau memandai-mandai. Ada limit lah, ada limit. Kadang-kadang orang yang tidak ada bahagian daripada keberkatan, mungkin ada ilmu tapi tak kurang keberkatan ilmu tu, maka dia akan banyak memandai-mandai saja. Dia akan banyak memandai-mandai untuk jaga reputasi, mungkin untuk jaga itu fitnah syuhrah, fitnah kemasyhuran. Hatta dalam ilmu pun ada fitnah kemasyhuran. Follower dah beribu-ribu, sekali kuliah live 4,000 orang tengok. Jadi ni payah ni. Nak mengaku salah pun payah ni kalau tersalah. Kan? Jadi wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan diri saya khususnya dan juga kita semualah umumnya daripada fitnah-fitnah tersebut. Okey, jadi kita habis selesai yang kita dapati daripada hadis 21. InsyaAllah besok siri ke-19 kita akan baca ada 2 hadis lagi untuk habiskan bab ini insya-Allah. Bab ni banyak hadis-hadis dengan fawaid yang menarik lah. Ada kisah-kisah, walaupun nak cerita tentang tanda kenabian di belakang badan Nabi, tapi ada kaedah-kaedah ataupun fawaid yang menarik yang boleh diambil untuk kehidupan kita insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih semua yang menonton kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok insya-Allah.